Nabi mana? Ambil Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi nombor 3. Saya ambil Nabi Nuh. Berapa usia Nabi Nuh? Quran mencatatkan 1050 tahun. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih. Memahami apa yang doktor ni. Allahu Akbar. Ya Allah. Baik ni saya dah kahwin 2 kali. Kau tidak boleh tambah 3. Tak tahu ya. Jangan dok. Dah tadi orang suka tanya tak mau tanya. Ustaz ni kedua ke? Jangan cerita dok. Baik. Nabi Nuh alaihissalam. Kita nak berhenti pukul berapa ni? Buat saya dah terlepas lah, tak risau. Saya tak boleh balik lah. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang nombor 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Nabi Nuh alaihissalam. Umur dia 1050 tahun. Kita ringkaskan cerita. Dalam kapal Nabi Nuh tu apa diisinya? Barang makan, bekas, gandum, padi. Apa diisi? Tuhan perintahkan setiap pasangan tak dah. Sorry, typing error. Setiap jenis binatang dimasukkan sepasang. Setiap jenis binatang dimasukkan sepasang. Selebihnya adalah manusia. Saya tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa orang dalam kapal tu? Anu lu tahu Ustaz, ada berapa orang dalam kapal tu? Siapa tahu ada berapa orang dalam kapal? Kita ambil pendapat yang paling banyak mengadakan 12 orang. Boleh? Yang paling banyak. Ada kawan kata 8. Tak apalah. Kita ambil 12. Paling banyak. 12 orang. Tuan-tuan dan perempuan tahu tak? 12 orang dalam kapal tu anak dan bini dia tak termasuk. Nabi Nuh bukan gagal untuk ajar bini dia pakai tudung. Bahkan Nabi Nuh tak berjaya untuk mengislamkan anak dan isteri dia. Apakah kita boleh tolak kepimpinan Nabi Nuh alaihissalam untuk kita tidak masukkan dalam senarai 25 Nabi yang wajib kita percaya? Tidak sama sekali. Ketaatan kita kepada Nabi Nuh tidak berubah. Tak berkurang sedikit pun keimanan kita kepada Nabi Nuh. Walaupun anak dan isteri dia gagal untuk diislamkan, bukan pakai tudung. Saya terima kelemahannya ada pada Najib, gagal untuk mendakwah kepada Rasulullah untuk pakai tudung. Kita doakan semoga satu hari nanti dia pakai tudung. Moga-moga insya-Allah Allah buka pintu hati. Hidayah milik Allah Taala. Sebab dalam Islam dia ada kaedah, orang buat salah kita hina, kita kutuk, dapat engkau saham sama. Pernah kita nasihat dia? Tak pernah. Kutuk ada. Dapat engkau bahagian sama. Tapi Najib tak pernah mengeluarkan arahan yang terkeluar dari syariat. Pernah? Tak pernah. Walaupun Najib tak pakai tudung. Sekalipun kepimpinan itu memakai tudung, tetapi arahannya terkeluar dari syariat, tak wajib kita ikut. Ini bukan soal pakai tudung atau tak pakai tudung. Sebab tu Tuhan sebut pada kita, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada kepimpinan kamu. Imam Abu Hanifah di penjara. Dia tanya kepada Imam Abu Hanifah, kalau engkau ada satu doa yang akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, apa yang akan kau doakan? Aku akan doakan kebaikan kepada pemimpin. Sebab apa? Kerana kalau aku doakan kebaikan untuk aku, hanya mendapat kebaikan kepada aku. Tapi kalau aku doakan kepada pemimpin, kebaikan akan dirasai oleh seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji Allah ditepati. Allah memberikan tampuk pemerintahan kita kepada orang yang beriman, ada ruh dan semangat Islam. Janji Allah ditepati. Kepimpinan kita diberikan kepada orang yang beramal saleh. Tuhan belum mengizinkan kita diberikan kepimpinan
orang yang ada niat jahat kepada agama, bangsa dan negara dia. Ada seorang bergelar asyik yang faham-faham yang tidak. Pernah berada di tempat nombor 2 dalam negara. Soalan saya, mengapakah pada ketika itu Allah Ta'ala tidak melemparkan rasa sabar dalam diri dia? Sabar, kejap lagi. Apa bos kau kata? Yes. Apa bos suruh? Ikut. Lepas esok dia turun, kau jadi bos. Apa salahnya? Ngapa ke Allah Ta'ala tak bagi rasa sabar tu pada dia? Janji Allah Ta'ala, wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah berjanji, Allah akan bagi kepimpinan ini kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila dia turun daripada kerajaan, Allah bukakan pekung segala-galanya, dihadapkan kepada kita. Kita nilai sama-sama. Mujur Allah tidak memberi kebenaran kepada orang ini untuk memimpin negara. Kalau tidak, Allahu Akbar. 4 negeri diperintah oleh pembangkang. Kalau kita semak sebelum sampai musim tengkujuh, ada beberapa isu yang dimainkan, yang dibangkitkan di akhbar. Antara isunya air bersih di Kelantan. Betul, doktor? Krisis air yang bakal berlaku di Selangor. Betul ke tidak, doktor? Kedah dan Penang berkelahi pasal air. Betul ke tidak, doktor? Soalan saya, kita pernah tak buka sejarah Nabi Lut alaihissalam? Zaman di mana berlakunya cerita tentang kaum yang lelaki suka sama lelaki. Apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita? Allah Ta'ala dah cerita dulu zaman Nabi Lut alaihissalam, di mana kaum lelaki menyukai kaum lelaki. Yang faham-faham, yang tidak. Tuhan tunjukkan kepada kita, kalau kita menyokong kepimpinan ini, salah satu balanya masalah air. Allahu Akbar. Ini bukan cakap saya. Salah satu kalanya masalah air. Mengapa boleh berlaku krisis air bersih di Kelantan, berlaku krisis air di Selangor, Pulau Pinang dan Kedah berebut pasal air? Kita bukan melihat sekadar bencana alam, tetapi apa yang berlaku kepada umat manusia. Kita harus ingat pengajaran beriktibar daripada Allah Ta'ala. Sebab tu saya sebut, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala belum mengizinkan kita diperintah oleh orang yang tidak jujur kepada agama, bangsa dan negara dia. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu, dia bawa slogan, jom kita ubah sekali je. Saya bagi contoh tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, tak sanggup mempertaruhkan pengurusi majlis 1 malam kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tinggal kepada kita? Melainkan mempertahankan, menjaga apa yang ada untuk masa depan anak cucu kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan pada dada dan iman kita. Tepuk dada, tanya iman. Kalau kita mahu anak cucu kita kencing kubur bapa dan datuk moyangnya, akibat gagal menjaga dan memelihara tanah air ini dengan baik sebelum menantikan mereka dewasa, maka serahkanlah tanah air ini kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Tapi kalau kita tak mahu anak cucu kita kencing di kuburan kita nanti, maka serahkanlah tanah air ini kepada orang yang bertanggungjawab menjaga agama, bangsa dan negara. Orang bangun tanya dengan saya, Ustaz, demo tu Islam juga, kenapa yang kita tak sokong? Demo orang Melayu juga, bagilah pada demo. Apa salahnya, Ustaz? Orang Melayu sokong orang Melayu lah, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Tuhan buka kepada kita. Nizar menjadi menteri besar, diberi habuan oleh Kelantan 10,000 hektar tanah kepada Nge dengan Nga. Allahu Akbar.
Rupanya ada hadiah, bukan bagi suka-suka saja-saja. Orang Kelantan dapat apa? Dapat tengok saja, putih mata. Saya bukan anti Cina, tidak sama sekali. Saya bukan anti India, tidak sama sekali. Saya sokong agama saya. Siapakah yang boleh menjaga agama kita kalau bukan orang kita sendiri? Apakah Ahmad mengharapkan Ahcong menjaga agamanya? Ahmad mengharapkan Ramasani menjaga agamanya? Ahmad mengharapkan Ahcong dan Ramasani menguruskan hal ehwal agamanya? Atau sepatutnya Ahmad yang menjaga dan menguruskan hal ehwal agamanya, yang faham-faham, yang tidak-tidak. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hadir pada malam ini untuk kongsi dengan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Sebagai satu rasa ingin saya melihat tanah air saya terus diperintah oleh orang yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Terus dijaga oleh orang yang sayang kepada agama, bangsa